Bukan mudah nak diangkat darjat oleh Allah. Siapa yang kata dia nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi hidup dia tak dirempuh dengan ujian, dia belum lalu jalan tu lagi. Allah uji kita dengan rumah tangga, macam-macam masalah. Ada isteri tak puas hati dengan suami macam ni, ada suami tak puas hati dengan perangai isteri, dengan mak ayah tak puas hati dengan anak-anak. Semua tu Allah bagi. Semua tu Allah lalukan supaya apa? Kita melalui kehidupan merempuh dengan sandaran kepada Allah Ta'ala. Ini yang Allah nak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala bagi, Allah himpunkan kita dalam keadaan kebaikan Allah. Walaupun ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita. Yang pertama secara umumiyah, ramai-ramai kena. Satu dunia kena, bukan satu Malaysia, satu dunia kena. Allah letakkan ujian tiap bahu setiap daripada bangsa manusia. Hak tu pun kita dah rasa jam, terbeban, macam-macam kita rasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi pula ujian secara khususiyah, khusus kena kepada individu-individu. Dan ada orang kena ujian hilang pekerjaan, ada orang kena ujian rumah tangga kekeluargaan, isteri, anak-anak, ada orang kena ujian penyakit. Dalam keadaan kita rasa terbeban dengan setiap ujian. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mengajar kita macam mana nak lalu ujian untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in telah belajar perkara ini terus daripada Nabi. Dan sanad dia telah hari ini sampai pada kita. Sebab tu kita melalui kehidupan ni, kalau tak tahu, hadirkan, cari reference melalui kehidupan para sahabat. Bahkan para Nabi alaihimussalatu wassalam, mereka pun diutuskan oleh Allah dengan kitab-kitab dan suhuf-suhuf. Kitab-kitab serta suhuf-suhuf ini juga mendatangkan kisah-kisah tentang orang yang terdahulu sebelum zaman mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi buat dakwah, diuji dengan bebanan ujian yang teruk, ujian fizikal, ujian mental. Nabi diuji dengan begitu hebat. Allah Subhanahu wa taala nak Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dengan tenang. Allah datangkan cerita tentang kisah-kisah dulu yang Nabi pun tak pernah jumpa mereka. Antara dia, kalau tuan-tuan buka dalam surah Ali Imran, keluarganya Al-Imran, keluarganya Imran. Allah datangkan dalam keluarga Imran ni ramai para anbiya alaihimussalatu wassalam.
Dan antaranya ialah Sayyidatuna Isa alaihi salam. Sebelum Allah ceritakan tentang siapa Isa, Allah memperkenalkan dulu ibu dia, Sayyidatuna Maryam. Allah Subhanahu wa taala datangkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah Subhanahu wa taala cerita ketika malaikat Jibril diutuskan datang kepada Sayyidatuna Maryam. Malaikat Jibril datang dengan satu berita yang gembira, tetapi berita gembira ini bukannya mudah untuk dilalui. Wa idh qalatil malaikatu Maryam, ketika mana malaikat Jibril berkata kepada Sayyidatuna Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menginginkan hastafaki ala, Allah ingin mengangkat kamu, menyucikan kamu dan mengangkat kamu ke atas nisa'il alamin, seluruh wanita sekalian alam. Berita tu gembira ke sedih? Allah nak angkat kita ni. Itu satu berita yang sangat gembira. Allah nak angkat kita. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maka oleh itu Maryam, kamu kenalah bersujud kepada Allah, rukuk bersama dengan orang rukuk. Allah bagi satu jalan. Apa pun yang jadi, kamu kena hadirkan pengabdian yang sempurna kepada Allah. Allah bagi jalan. Sebelum Allah buat apa? Allah buat main ujian. Hujan dah cukup berat, Maryam alaihissalam kena lalu. Bukan mudah nak diangkat darjat oleh Allah. Siapa yang kata dia nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi hidup dia tak dirempuh dengan ujian, dia belum lalu jalan tu lagi. Allah uji kita dengan rumah tangga, macam-macam masalah. Ada isteri tak puas hati dengan suami macam ni, ada suami tak puas hati dengan perangai isteri, dengan mak ayah tak puas hati dengan anak-anak. Semua tu Allah bagi. Semua tu Allah lalukan supaya apa? Kita melalui kehidupan merempuh dengan sandaran kepada Allah Ta'ala. Ini yang Allah nak. Dan Nabi SAW tak ada ketika tu. Sebab tu Allah kata, "Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik." Kami datangkan cerita ni kepada engkau wahai Muhammad, sedangkan masa tu engkau tak ada pun. Nabi Muhammad tak ada masa tu. Allah datangkan kisah ni. Allah nak suruh Nabi ambil pelajaran berkenaan betapa susahnya orang yang dulu melalui jalan mendekatkan diri dengan Allah. Maka Nabi akan merempuh jalan yang sama. Sayyidatuna Maryam difitnah, Nabi pun kena lalu jalan fitnah. Kita pun duduk tak duduk, kena fitnah juga dengan orang. Tak kalau kita kena fitnah, ingat orang dulu lagi teruk kena fitnah kepada kita. Kerana kesabaran, sangkaan baik dengan Allah, maka diangkat darjat di sisi Allah. Dan hari ini insya-Allah kita akan baca satu lagi kisah para sahabat yang melalui jalan yang cukup panjang untuk mencari kebenaran, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia di jalan yang paling dia suka dan gembira. Dan kisahnya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Pada bulan lepas kita berhenti kepada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, kisah ke-12. InsyaAllah hari ini kita masuk pada kisah yang ke-13, Sayyidina Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW pernah letak tangan di atas Sayyidina Salman sambil Nabi kata, "Lau kana al-imanu bithuriyya latanawalahu rijalun min haula'i." Kalaulah iman berada di gugusan bintang, kata Nabi, pasti akan diperoleh oleh lelaki daripada kalangan mereka ni. Orang-orang Parsi, orang-orang Hindustani. Tuan-tuan kalau pergi mana pun tengok, antara orang yang paling laju dalam keadaan pencarian cinta kepada Allah mereka ni. Tuan-tuan pergi Madinah, mana ada tempat sirah mesti ada orang Pakistan, mesti ada orang Turki,
Mesti ada orang yang duduk di benua Hind macam mereka ni. Kerana mereka ni ialah orang yang cepat dalam cinta. Kita orang Melayu ni, dia ada satu sifat. Sifat tolak ansur. Sampai hari ni kita ada sifat bertolak ansur. Kena tolak, kita pun beransur. Kena tolak, kita beransur. Kena tolak, beransur. Ini orang Melayu punya sifat. Kisah kita kali ini merupakan kisah memburu kebenaran dan mencari Allah, iaitu kisah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Biarkan Salman sendiri yang menceritakan kisahnya itu, kerana emosinya lebih mendalam dan pengisahannya lebih terperinci dan benar. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, aku merupakan seorang pemuda Parsi berasal daripada Asfahan. Kampungku bernama Jayyan, ayahku ialah ketua kampung. Dia ialah seorang yang paling kaya dan paling berkedudukan di kampung tersebut. Sejak kecil lagi aku adalah makhluk Allah yang paling dicintai ayah. Kasihnya kepadaku semakin hari semakin teguh dan subur, hinggakan aku dikurung di rumah sebagaimana anak dara kerana bimbang keselamatanku. Aku tekun dan taat dengan agama Majusi, sehinggalah aku dilantik menjaga api yang kami sembah. Aku ditugaskan meletak minyak padanya, supaya api itu tidak pernah padam, sama ada siang maupun malam. Peristiwa yang Salman Al-Farisi cerita ni jauh sebelum kelahiran Nabi SAW. Salman tinggal di Parsi, dan cerita ni sebelum Nabi SAW dilahirkan. Ayahku mempunyai sebidang tanah ladang yang memberikan hasil yang banyak untuk kami sekeluarga. Ayah sendiri yang menguruskan dan menuai hasil ladangnya itu. Satu hari, dia disibukkan dengan sesuatu hal, dia tidak sempat pergi ke ladangnya. Ayah menyuruh aku menyelesaikan urusan di ladang. Dalam perjalanan ke ladang, aku melalui sebuah gereja orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Ia menarik perhatianku. Aku tidak tahu apa-apa pun mengenai penganut agama Nasrani. Begitu juga penganut agama-agama yang lain. Lantaran lama terasing daripada orang ramai kerana terkurung di rumah. Apabila aku mendengar suara mereka itu, aku pun masuk untuk melihat apakah yang sedang mereka lakukan. Dan agama Nasrani ketika itu dah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Agama Nasrani pada ketika itu ada yang telah terpesong dan ada lagi mereka yang masih berpegang pada ketauhidan yang sempurna kepada Allah. Tuan-tuan, bila Nabi Isa AS diangkat, maka lampu cahaya kenabian semakin malam. Dan ada di kalangan pengikut dia, kalau tuan-tuan biasa dengar nama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot antara yang mengaku dia di kalangan Hawariyin, akan tetapi dia telah membelot Nabi Isa bin Maryam. Bahkan Nabi Isa pun dah bagi amaran ni kepada golongan Hawariyin, bahawa di kalangan mereka ada yang akan, sebenarnya ketika tu pun Nabi Isa dah tahu dah dia menolak hakikat sebenar, dan dia telah menjadi asbab peristiwa Nabi Allah Isa bin Maryam diangkat ke langit dan ditukarkan dengan wajah dia. Agama pentauhidan kepada Allah ketika tu makin hilang keadaan penganut dia. Orang-orang yang beriman sebenar kepada Allah ditangkap dan dibunuh. Tetapi ada sebahagiannya yang masih beriman. Kalau tuan-tuan biasa kan kita duk baca وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Kisah tentang Ashabul Ukhdud, golongan parit. Golongan parit ni ialah golongan yang lahir setelah Nabi Isa bin Maryam diangkat ke langit. Di zaman tu masih tinggal seorang pendeta Nasrani yang betul-betul beriman kepada Allah. Allah utuskan seorang anak kecil yang belajar sihir, lalu ulang-alik melalui satu gua, bahkan ada riwayat kata lalu satu tempat pengibadatan, dan anak kecil tadi telah bertemu dengan pendeta Nasrani. Dia telah belajar
ilmu pentauhidan kepada Allah dengan pendeta ni. Dan ketika itulah anak tadi telah mendakwahkan seluruh kawasan tu. Di mana tempat berlaku peristiwa ni? Yaman. Yang mana raja yang cukup zalim dan kejam ketika tu bernama Junuwas. Raja ni begitu ditakuti oleh rakyat dia kerana sihir yang berada di sekeliling dia. Kerana nak cari pengganti ahli sihir yang tua ni lah, dia telah buat uji bakat dan akhirnya anak kecil tadi dilantik untuk belajar sihir dengan penyihir tua. Dan setiap kali nak pergi ke tempat belajar sihir, belajar agama. Balik belajar sihir, singgah belajar agama. Belajar agama sehari 2 kali, belajar sihir sehari sekali. Iman dia akhirnya meningkat. Dan saya pendek cerita, kerana budak ni akhirnya seluruh daripada Yaman telah masuk Islam, telah beriman kepada Allah. Perkara ni telah menyebabkan Junuwas marah, dia telah himpunkan rakyat, dan dia telah gari parit, dia telah bakarkan api. Siapa saja yang tak keluar daripada pengetahuan kepada Allah dan kena terjun dan akhirnya telah mati. Apa yang berlaku? Mereka nak selamatkan iman, mereka terjun satu persatu. Ramai yang telah syahid kerana agama. Sehingga disebutkan anak kecil ni, ibu dah pegang anak kecil ni, nak terjun. Kita kadang-kadang, tuan-tuan saya minta maaf, nanti akhir zaman nanti Dajjal akan keluar. Dan Dajjal akan bergerak 40 hari ke seluruh dunia. Hari pertama macam setahun, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu, hari yang lain seperti mana hari-hari yang seterusnya. Dajjal akan bergerak ke semua tempat. Nabi sebut yang paling ramai ikut Dajjal ialah golongan wanita. Maka ikatlah ibu-ibu kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu dalam rumah. Bukan kerana wanita ni iman dia lemah, kan nak kata lemah. Kadang-kadang orang perempuan lagi dahsyat kalau dia dapat agama. Orang lelaki pun tak senang duduk. Dia mangkit tahajud, dia nangis kuat-kuat kat telinga kita. Kita rasa berdosa betul, dia tidur. Orang perempuan dapat iman ni, orang perempuan lagi dahsyat daripada orang lelaki. Tapi kenapa lepas ramai ikut Dajjal ni? Tuan-tuan, orang lelaki lain cara jaga anak, orang perempuan lain cara jaga anak. Orang perempuan tengok macam mana mereka jaga anak. Orang lelaki relax, dia dengan bapak dia kadang-kadang kalau nak bagi mandi melepas dalam besen ni. Selam 3-4 kali, ambil buat anak atas ni, bapak punya jaga anak. Mak pelan-pelan satu. Sama juga makan. Mak suar anak, bapak pelepuk letak suar sendiri. Budak tu pun suar sendiri, berdikari budak tu dengan bapak. Orang perempuan dia ada sifat belah. Dia lapar tak apa, tapi bukan anak lapar. Dia dahaga tak apa, tapi bukan anak yang dahaga. Ini sifat orang perempuan. Kerana itulah ketika mana Ashabul Ukhdud, anak bayi tadi, tak kala dia dalam dagapan ibu dia, api marak di depan, ibu tadi nak terjun, tapi tengok anak tadi, maka iman dia mula berbolak. Allah datangkan satu keajaiban. Anak tadi mula berkata, isbiri ya ummi innaki alal haq. Wahai mak, bersabarlah, mak dalam kebenaran ni, bawah tu syurga. Budak tu bercakap. Kerana itulah dia terjun dalam tu, dan akhirnya ramai di kalangan mereka syahid. Bahkan disebut dalam riwayat, dalam ramai-ramai yang terjun dalam api, ada beberapa orang yang Allah sengaja lepaskan dan mereka telah berjaya melarikan diri. Bukan mereka lari untuk selamatkan diri mereka saja, tapi mereka lari macam mana mereka nak lawan dengan kebatilan, keganasan, kejahatan Junuwas. Mereka pergi ke Syam mencari kerajaan yang berada di sana yang memiliki iman macam mereka. Orang Syam kata, kamu cari kami, kenapa tak minta tolong dengan negara yang paling dekat dengan kamu yang juga mempunyai keimanan seperti kita, yang ini beriman kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka dia buat apa? Maka telah patah balik ke mana? Bertemu dengan Raja Najasyi di Habsyah. Sampai di Habsyah, Raja Najasyi telah mengutuskan bala tentera dia. Akhirnya mereka telah menyerang Yaman, dan Yaman telah ditakluki oleh Habsyah. Siapa dia? Dia punya ketua dia yang telah menakluki Yaman ketika itu, itulah Abraha. Abraha dapat tawan Yaman, dan akhirnya Abraha telah membentuk kerajaan dari Yaman. Ketika itu dia mula datang dengan perasaan bongkak sombong dia. Maka ketika itu dia fikir macam mana cara keadaan nak menjadikan seluruh pusat pengibadatan datang ke Yaman. Ketika itulah dia memiliki niat untuk merobohkan Kaabah. Maka bergeraklah tentera Abraha daripada Yaman menuju ke Mekah. Bila
pada tanggal 12 Muharram tahun Gajah. Bila lagi 2 bulan Nabi nak lahir. Maka sampai dekat satu tempat Wadi Muhassar, maka disitulah Allah telah hantar burung ababil menghancurkan tentera Abraha. Lepas 2 bulan, 12 Muharram, 12 Safar, 12 Rabiul Awal, Nabi pun diutuskan. Dan ketika tu tuan-tuan, Salman Al-Farisi dekat mana? Dekat Parsi. Salman tengah mencari kebenaran. Salman sedang mencari keadaan bagaimana nak mengabdikan diri pada Tuhan yang sebenar. Kata Sayyidina Salman, aku apabila mengamati perbuatan mereka, yakni dekat gereja, aku kagum dengan cara ibadah mereka. Aku tertarik dengan agama mereka. Aku berkata dalam hati, sesungguhnya agama ni lebih baik daripada agama kami. Aku tetap di situ, tidak meninggalkan mereka sehingga matahari terbenam. Aku tidak pergi ke ladang. Lalu aku bertanya kepada mereka, dari mana asal agama ni? Dari Syam, jawab mereka. Kenapa Syam? Syam ketika tu, dan bila tuan-tuan kalau ingat nama Shaul, setelah Nabi Isa diangkat, maka golongan Hawariyun pun mula bertebaran. Di kalangan mereka ada lelaki yang bernama Shaul yang tak pernah pun mengaji dengan Nabi Isa, yang tak pernah pun bersama dengan golongan Hawariyun, datang ke Palestin untuk mengaku bahawa dia mendapat ilmu daripada Nabi Isa. Dalam perjalanan dia kata dia bertemu Nabi Isa. Nabi Isa telah ajar dia sekian. Akhirnya dia telah ditolak oleh golongan Hawariyun kerana mereka mendapat ilmu daripada Nabi Isa. Mereka belajar Injil daripada Nabi Isa, bahkan Taurat pun mereka dapat daripada Nabi Isa. Akhirnya Shaul kata, aku tak boleh dapat, aku tak boleh cari pengaruh sini. Dia telah pergi mana? Dia telah bergerak menuju ke mana? Konstantinopel. Di situlah bermula Trinity, agama yang dibawa oleh Shaul, ataupun dipanggil dengan Saul, ataupun hari ini orang panggil Paul. Tuan-tuan pergi tengok ada gereja Saint Paul. Kadang-kadang mereka yang bermazhab Saint Paul ni, mereka ambil kata-kata Saint Paul kadang-kadang lebih pada kata-kata Nabi Isa alaihi salam. Kerana hakikatnya mereka pun tak berapa nak ikut Nabi Isa sangat. Tuan-tuan, ketika mana malam telah setelah malam barulah aku pulang, kata Sayyidina Salman, bapakku menemuiku dan bertanya, apa yang telah aku lakukan di ladang tadi? Kata Sayyidina Salman, wahai ayah, tadi aku melalui sekumpulan manusia yang beribadat di sebuah gereja mereka. Aku tertarik dengan agama mereka yang aku lihat. Aku berada bersama mereka sehinggalah matahari terbenam. Ayah terkejut dan marah dengan perbuatanku. Dia berkata, wahai anakku, agama tersebut tidak mempunyai apa-apa kebaikan. Agamamu dan agama nenek moyangmu jauh lebih baik daripada agama mereka. Tidak, sesungguhnya agama mereka lebih baik daripada agama kita. Aku membantah. Ayah sangat bimbang dengan kata-kataku itu. Dia bimbang aku meninggalkan agamaku. Lalu dia mengurungku dalam rumah. Bahkan kali ini kedua-dua kakiku telah dirantai. Apabila aku berpeluang mengutuskan surat kepada orang Nasrani, aku berpesan jika ada kafilah yang akan ke Syam, beritahulah aku. Tidak lama kemudian ada kafilah yang akan ke Syam. Mereka memaklumkan kepadaku. Lalu aku berusaha untuk merungkai ikatan di kaki sehingga berjaya. Aku pun keluar dan bertolak ke Syam bersama mereka secara senyap-senyap sehingga tiba di Syam. Sayyidina Salman Al-Farisi bukan hanya penganut biasa agama Majusi. Bahkan dia ni penjaga api. Dia penjaga api. Kalau penjaga api ni ke Syiah. Kalau Tok Syiah tak sembahyang kat masjid, heran. Kalau Tok Syiah ada ragu-ragu lagi dengan agama Islam, pelik. Dan dia hari dekat masjid, dia yang khidmat masjid, tiba-tiba dia syak, ini pelik. Tuan-tuan, Salman Al-Farisi, dia syak. Tuan-tuan bisa dengar tak lagu Raihan? Bila Nabi lahir saja, Allah Ta'ala sebenarnya memang nak datangkan syak kepada seluruh dunia tentang agama mereka. Kerana Allah nak mereka hadirkan satu kerisauan berkenaan dengan kebenaran yang Allah akan utuskan daripada jalan Nabi SAW. Dan Raihan buat lagu, terpadam api biara Majusi, runtuhnya istana Kisra Parsi, mekar diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi anak yatim,
Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Anak yatim lahir, siapa dia? Nabi SAW lahir tanpa ayah menyambut dia. Nabi lahir ketika tu seluruh dunia langit dia bercahaya putih. Ketika tu Abdul Muttalib tengok, orang-orang Majusi tengok, pendeta-pendeta Yahudi yang berada di kota Madinah, bahkan yang ada di Palestin pun tengok, dan mereka begitu yakin ketika dan saat ini telah diutuskan lelaki yang teragung, manusia khairul anam, yang terbaik daripada seluruh makhluk. Mereka yakin. Tapi masalah dalam hati ni ada ego, dalam hati ada kepentingan. Siapa-siapa saja yang ada kepentingan dalam agama, maka Allah akan singkirkan dia daripada agama. Walaupun dia nampak macam orang agama, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala membuang nilai agama pada dia. Kerana apa? Dia rasa dia ada kepentingan untuk agama. Kalau tak ada kepentingan, maka dia pun tak beribadat kepada Allah. Dia seorang-seorang, dia bermaksiat. Kalau dia dalam keadaan ramai berjamaah, dia nampak wara' salih. Tuan-tuan, benda ni kita kena ikhtiar, bertaubat kepada Allah dalam dosa yang kita lakukan, terbuat. Ini menunjukkan jalan pengabdian yang sempurna. Sayyidina Salman, dia orang yang ikhlas. Dia cari kebenaran. Dia menyusup, menyelinap keluar daripada rumah dia, istana dia, untuk mencari kebenaran, walaupun terpaksa susah dengan kafilah yang dia tak tahu apa jadi masa depannya nanti. Sesampainya di Syam, aku bertanya kepada orang di sana, siapakah orang yang paling baik daripada kalangan penganut agama ni? Mereka pun menjawab, ketua pendiri daerah yang menguruskan gereja. Lalu aku pun pergi menemuinya. Aku nyatakan keinginanku kepadanya. Aku ingin menganut agama Nasrani. Aku ingin bersama dan berkhidmat untukmu. Aku juga ingin belajar dan beribadah denganmu. Dia menjawab, masuklah. Lalu aku masuk dan tinggal bersamanya. Aku berkhidmat untuknya. Tidak lama sesudah itu, barulah aku tahu rupa-rupanya dia seorang yang jahat. Dia meminta pengikutnya bersedekah dan menggalakkan mereka dengan ganjaran pahala. Apabila mereka memberi sedekah yang disalurkan ke jalan Allah, dia menyimpan harta tersebut untuk dirinya dan tidak sedikit pun diberikan kepada fakir miskin, sehingga terkumpul harta sebanyak 7 tempayan berisi emas. Pada hari kematiannya, ramai penganut agama Nasrani berkumpul untuk menguruskan pengumumiannya. Aku katakan kepada mereka, pendiri kamu ini jahat. Dia menyuruh dan menggalakkan kamu bersedekah. Apabila kamu semua serahkan harta, dia simpan untuk kepentingan dirinya. Dia tidak berikan sedikit pun kepada orang miskin. Bagaimana kamu tahu? Tanya mereka. Mari aku tunjukkan kepada kamu semua simpanannya, kataku, untuk membuktikan dakwaan itu. Lalu aku membawa mereka ke tempat simpanan harta pendiri itu. Mereka mengeluarkan 7 tempayan yang penuh berisi emas dan perak. Apabila mendapatinya benar, mereka berkata, kami tidak akan mengumikannya. Lalu mereka menyalib dan merejam mayat pendiri tersebut dengan batu. Selang beberapa ketika, seorang lelaki lain telah dilantik menggantikan pendiri itu. Aku sentiasa bersamanya, tidak pernah ketemui seorang yang lebih zuhud daripada lelaki ini dalam kehidupan dunia, lebih cintakan akhirat dan lebih kuat beribadah siang dan malam berbanding dia. Justru aku amat menyayanginya. Tuan-tuan, orang yang benar dalam kehidupan pasti pengakhiran hayat dia baik. Kita mintalah Allah tutup aib kita semua. Dalam keadaan kadang-kadang kita tergelincir dengan maksiat. Di zaman Sultan Murad IV, Turki Uthmaniyah, ada satu orang lelaki saleh, tapi tak kala dia mati, bergelimpangan mayat dia di tengah jalan, orang tak peduli. Sehingga Sultan Murad IV turun menyaksikan keadaan rakyat dia nampak ada satu mayat dan orang tak peduli. Dia tanya, ni kenapa kalian semua tak peduli kat mayat ni? Kata mereka semua, wahai Sultan, sesungguhnya lelaki ini penzina, lelaki ini peminum arak, lelaki ini kaki maksiat. Kami tak akan uruskan jenazah dia. Kata Sultan Murad IV, sesungguhnya dia ialah orang Islam, kita kena uruskan jenazah dia. Kata Sultan Murad, kita angkat balik dia ke rumah. Tunjukkan kami di mana rumah dia. Mereka telah bawa dan akhirnya telah disampaikan di rumah dia. Maka tak kala isteri dia tengok jasad dia, isteri dia telah menangis. Isteri dia kata, wahai suamiku, wahai wali Allah, aku tahu
pasti akan berlaku perkara ni pada satu hari nanti kepada diri kamu. Aku pernah bagi amaran kepada kamu, tapi kamu tak mengendahkan amaran aku. Sultan Murat tanya pada wanita ni. Wanita tu tak tahu yang datang ni sultan. Wahai wanita, apa yang berlaku? Siapa suami kamu? Kenapa kamu katakan perkara tu kepada dia? Sesungguhnya suamiku ialah seorang lelaki yang sangat mulia kepribadiannya. Setiap hari dia akan ke kedai arak, membeli botol arak sebanyak yang mungkin. Akan dibawa balik ke rumah, lantas dicurahkan semua ke dalam tandas. Lantas dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, kau jadikanlah perbuatanku ni sikit menyebabkan orang-orang daripada orang Islam terselamat daripada dahsyatnya arak ni. Dan dia beli, dia buang. Sebab apa? Dia nak bagi kurang arak, seorang tak boleh nak minum. Kemudian pada malam hari dia akan bertemu dengan pelacur-pelacur. Dia akan bagi duit kepada mereka dan dia akan katakan kepada pelacur-pelacur ni, kalian tutuplah pintu kalian sehingga ke subuh, kerana malam ni aku telah datangkan kepada kalian duit, dan kalian tutuplah daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Aku pernah bagi tahu kepada suamiku, abang buat macam ni, orang ramai tak tahu. Kata suami dia, jangan kamu risau wahai isteriku, Allah tahu. Wahai abang, kalaulah kamu mati nanti tak ada siapa akan uruskan jenazah kamu. Jangan kamu khawatir, kerana yang akan uruskan jenazah aku nanti adalah sultan sendiri. Tuan-tuan, punya yakin dengan kebaikan ni pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah kata janji daripada Allah, Allah pasti akan balas dengan kebaikan siapa-siapa yang buat baik. Tuan-tuan, sultan dengar cerita ni menangis. Dia kata, wahai fulanah, aku ni sultan ni. Betul aku akan uruskan jenazah dia. Diuruskan jenazah tu. Pederi tadi kerana khianat dengan agama, Allah Subhanahu wa taala telah zahirkan khianat dia. Akhirnya dia telah dicela dan mati dia dalam keadaan hina. Dan aku telah tinggal, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, dengan lelaki tadi, pederi tadi, yang mana ketaatan dia kepada Allah dan negeri akhirat begitu tinggi. Apabila dia hampir meninggal dunia, aku bertanya kepadanya, wahai Tuan, kepada siapa Tuan ingin wasiatkan aku? Dengan siapa akan aku tinggal setelah ketiadaan Tuan? Dia jawab, wahai anakku, aku tidak kenali seseorang yang berpegang kepada ajaran seperti aku, melainkan seorang lelaki yang berada di Mausil. Mausil ni kota lama berdekatan dengan sungai Dajlah di Iraq. Ketika ni mereka berada di Syam. Dia ialah seorang yang tidak menyeleweng dan mengubah kebenaran, maka pergilah temuinya. Setelah guruku itu meninggal, aku menjejaki lelaki yang berada di Mausil itu. Akhirnya aku menemuinya. Aku menceritakan kisah hidupku kepadanya. Si fulan, guru aku berpesan ketika hampir meninggal dunia, agar aku tinggal bersamamu. Dia memberitahu bahawa Tuan berpegang dengan kebenaran sebagaimana dia berpegang. Jawab dia, kalau begitu tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya, dan benarlah dia seorang yang baik. Tidak lama sesudah itu, lelaki tersebut sakit dan hampir meninggal dunia. Aku bertanya kepadanya, wahai Tuan, Tuan hampir menemui ketentuan Allah, Tuan pun sedia maklum keadaanku, maka kepada siapa Tuan ingin wasiatkan aku? Siapa harus aku ikut? Tuan-tuan, Salman bergerak daripada satu guru ke satu guru, satu guru ke satu guru. Orang yang cari kebenaran, dia tak akan berhenti mengaji, dia tak akan berhenti belajar. Dia takkan sangka buruk dengan orang, kerana dia faham maksud dia bukan nak tunjuk dia siapa depan orang, tapi maksud dia ialah mencari macam mana jalan menjadi hamba yang paling sempurna. Maka guru dia tadi jawab, wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu lelaki seperti kami melainkan seseorang lelaki yang berada di Nasibin, yakni si fulan, maka temuilah dia. Nasibin ialah kota di pertengahan jalan perdagangan daripada Mausil ke Syam. Jaraknya dari Mausil ialah 6 hari perjalanan zaman tu. Selesai sahaja guruku itu dikebumikan, aku bertolak ke Nasibin mencari lelaki yang dimaksudkan. Setelah menemuinya, aku menceritakan kepadanya perihal diriku dan pesanan guruku itu. Lalu dia berkata, tinggallah dengan kami. Aku pun tinggal dengannya. Aku dapati dia seorang yang baik dan mulia, sebagaimana 2 orang temannya. Demi Allah, tidak lama kemudian maut menjemputnya. Ketika dia hampir meninggal dunia, aku bertanya, Tuan pun sedia maklum keadaan aku, maka kepada siapakah Tuan ingin wasiatkan aku? Jawabnya, wahai anakku, demi Allah, aku tidak ketahui seseorang pun yang masih berpegang dengan agama kita, melainkan seorang lelaki di Amuriyah. Dia adalah fulan, temuilah dia.
Maka aku keluar mencari lelaki yang dimaksudkan. Setelah menemuinya, aku menceritakan perihal diriku. Mendengar kisahnya itu, dia berkata, tinggallah dengan aku. Aku pun tinggal bersamanya. Demi Allah, dia juga seorang yang baik seperti teman-temannya sebelum ini. Selama tinggal dengannya, aku bekerja dan memperolehi beberapa ekor lembu dan kambing. Masa berlalu, kematian turut mengundangnya sebagaimana teman-temannya. Ketika dia hampir meninggal dunia, aku pun bertanya, Tuan telah tahu perihalku, maka kepada siapakah Tuan ingin wasiatkan aku? Jawabnya, wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu masih ada orang yang berpegang dengan agama kami di atas muka bumi ini. Namun masanya hampir tiba, akan muncul di tanah Arab seorang Nabi yang diutuskan dengan agama Ibrahim. Nabi itu akan berhijrah dari tanah airnya ke negeri yang mempunyai banyak pohon kurma. Ia terletak di antara dua tanah berbatu kehitaman. Nabi itu mempunyai beberapa tanda yang nyata. Dia makan makanan berupa hadiah dan tidak memakan makanan sedekah. Antara kedua bahunya terdapat khataman nubuwah, tanda kenabian yang ada di tengah belakang Rasulullah, berupa bonjolan daging berbentuk bulat seperti penumbuk sebesar telur merpati. Oleh itu, sekiranya kamu mampu untuk pergi ke negeri tersebut, pergilah. Kemudian dia telah meninggal dunia. Aku tinggal di Amuriyah beberapa lama sehinggalah serombongan kafilah Arab daripada Bani Kalb lalu di Amuriyah. Aku menawarkan kepada mereka, jika kalian bawa aku ke tanah Arab, akan kuberikan kalian lembu-lembu dan kambing-kambingku ini. Jawab mereka, baiklah, kami akan membawamu ke sana. Lalu kuserahkan kepada mereka apa yang telah aku janjikan. Mereka membawaku berangkat bersama mereka. Tiba saja di Wadi Al-Qura, mereka telah mengkhianati aku. Aku dijual kepada seorang lelaki Yahudi. Maka aku terpaksa menjadi hamba milik lelaki itu. Tuan-tuan, nampak susah perjalanan dia, nampak sakit laluan dia, tetapi sebenarnya Allah sedang bawa dia makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kita. Kadang-kadang ujian yang Allah bagi tu macam sakit, perit rasa hati nak lalu, sebab rasa dada setiap kali tak ingat. Tapi itulah jalan yang sebenarnya Allah nak bawa kita dekat dengan Nabi di akhirat nanti. Kita selawat kat Nabi, kita doa minta Allah himpunkan kita dengan Nabi, dan Allah nak benda tu berlaku, dan Allah bagi ujian supaya kita sabar, supaya di akhirat nanti kita himpun dengan Nabi. Ada wanita-wanita yang doa, ya Allah himpunkanlah kami dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah. Tapi dia bila dilalukan ujian macam Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah lalu, mulut cakap benda tak elok, dan hati sangka dengan sangkaan yang tak baik. Doa pun terlupa dah. Kerana apa? Kerana jiwa yang sakit menyebabkan dia buat benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Sebab tu jaga mulut, jaga hati. Kerana inilah jalan untuk mendekati orang-orang yang mencintai Nabi. Tak lama sesudah itu, sepupu lelaki Yahudi daripada Bani Quraizah datang menziarahinya. Dia membeli dan membawaku pulang ke Yathrib. Akhirnya sampai Madinah. Tuan-tuan, kalau pergi Madinah hari ni, ada lagi telaga Sayyidina Salman. Cuma tak ada air lah. Saya pergi ziarah hari tu, Allah Akbar. Sampai tempat tu pijak tu dah sebab lah. Pijak tu dah sebab lah. Tak tengok telaga lagi. Pijak apa? Turun pada depan. Turun pada depan kata, ni tempat Sayyidina Salman Al-Farisi ni. Allah, dia main datang. Aku kenal kota itu melalui ciri-ciri yang disifatkannya. Aku tinggal di kota Yathrib menjadi hamba pada lelaki itu. Ketika itu Nabi sedang berdakwah menyeru kaumnya di Mekah. Namun aku tidak mendengar kisah baginda lantaran kesibukanku dengan kerja sebagai seorang hamba. Setelah berlalunya masa, Rasulullah SAW akhirnya berhijrah ke Yathrib. Ketika peristiwa bersejarah itu berlaku, demi Allah, aku berada di atas sepohon kurma memetik buah, manakala tuan aku pula berada di bawah. Ketika itu sepupunya datang menemuinya dan berkata, semoga Allah memerangi Bani Qailah. Bani Qailah gelaran kepada Aus dan Khazraj. Dulu orang Aus, orang Khazraj duduk di Madinah, tak pernah berperang. Tapi kerana Yahudi datang, orang Yahudi daripada Palestin, mereka dapat tahu tempat sekian-sekian akan diutusnya Rasulullah, dan mereka begitu berharap Nabi lahir di kalangan mereka.
Kalau mereka duduk kat Syam, dia duduk Palestin, memang tak ada harapan. Maka mereka telah bergerak ke mana? Ke Madinah dengan harapan kalau diutuskan Nabi itu daripada mereka lahir. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi pun faham kan? Nak lahir Nabi daripada kalangan mereka, buat macam mana? Pergi tempat tu. Ada orang hari ni tengok kawan meninggal tahajud. Allah, hai, untungnya lah dia dapat meninggal tahajud. Kalau lah aku pun dapat meninggal tahajud juga kan seronok. Tapi tahajud tak bangkit. Saya minta maaf, tuan-tuan. Kita cemburu, seronoknya lah, hai, untung dia meninggal tahajud. Kalau lah aku meninggal tahajud juga. Nak mati tahajud tapi bangkit, paling kurang bangkitlah tahajud dulu, ada can. Kalau tak bangkit tahajud, mana can tu nak datang? Orang Yahudi pun faham benda ni. Kalau nak Nabi lahir di kalangan mereka, mereka kena hijrah. Mereka kena gerak daripada Palestin mai ke Madinah. Paling-paling Nabi itu adalah peluang, adalah ruang Nabi itu lahir di kalangan mereka. Maka sampai di Khaybar, mereka berhenti di Khaybar. Khaybar ni jarak dia 150 km daripada Masjid Nabawi. Mereka sampai sana, mereka menemukan tempat tu cantik, tempat tu subur. Mereka telah buat perkampungan. Sebahagian daripada mereka, Bani Khainuqa, mereka kata, ish, ini tak sampai lagi, kita takkan duduk kat sini. Akhirnya mereka telah bergerak masuk ke mana? Masuk ke kampung Nabirah Al-Judi. Akhirnya mereka bercampur dengan golongan Aus, mereka bercampur dengan golongan Khazraj. Disitulah maka bermulalah peperangan di antara Aus dan Khazraj. Orang-orang Aus duduk di Quba, orang Khazraj duduk di hari ni tapak Masjid Nabawi tu. Bukan jauh, 5 km. Peperangan selama 120 tahun. Sampai kan cucu pun tak tahu kenapa mereka perang. Kerana tok perang, sambung tradisi peperangan. Sampai macam tu. Sebab tu mereka sebenarnya cari jalan penyelesaian. Macam mana kita nak selesaikan masalah perang Aus Khazraj ni? Orang Yahudi duk supply senjata. Macam hari ni. Sama yang masa kat Madinah, orang Yahudi pun supply senjata kat Aus, supply senjata kat Khazraj, supaya peperangan itu terus berlangsung. Akhirnya mereka telah menunaikan haji bila dapat tahu yang ada Nabi terakhir di kota Mekah. 2 kali haji. Haji pertama, perjanjian Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah pertama dihantar Mus'ab bin Umair. Bai'atul Aqabah kedua setelah bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, Nabi telah bergerak ke Madinah. 2 bulan lepas Bai'atul Aqabah kedua, Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan tuan-tuan, sampai Nabi kat Madinah, ketika tu Sayyidina Salman duduk kat atas pokok. Dan mereka ni orang Yahudi gelar Aus Khazraj ni sebagai Qailah. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba menyambut ketibaan seorang lelaki daripada Mekah yang mengaku sebagai Nabi. Apabila mendengar saja kata-katanya, tiba-tiba tubuhku bagaikan diserang demam. Aku menggigil sehingga aku bimbang akan jatuh menimpa tuan aku. Aku pun segera turun daripada pokok kurma itu. Aku bertanya kepada lelaki tersebut, apa yang kau katakan tadi? Bolehkah kau ulanginya? Tuan aku amat marah dengan perbuatanku itu. Dia memukulku dengan kuat. Dia menengking. Apa yang kau sibukkan? Pergi dan teruskan kerja kamu. Apabila waktu petang, aku mengambil sedikit buah tamar yang telah kupetik. Aku keluar menuju ke tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk menemuinya dan berkata, aku dengar tuan seorang yang saleh. Tuan juga ada sahabat-sahabat yang berkelana, yang memerlukan bantuan. Aku ada sesuatu untuk disedekahkan, kerana aku rasa kalian orang yang berhak untuk memperolehinya. Aku letakkan buah tamar di hadapan baginda. Kemudian baginda menyuruh para sahabat, makanlah. Namun baginda sendiri tidak menjamah sedikit pun buah tamar tersebut. Hatiku berkata, ini tanda pertama. Nabi tak makan sedekah. Bila dapat sedekah, Nabi agih kepada semua para sahabat. Kemudian aku pun pulang, aku bekerja memetik buah tamar. Apabila Rasulullah SAW meninggalkan Quba dan sampai ke Madinah, sekali lagi aku datang membawa buah tamar menemui baginda. Aku berkata kepadanya, aku dapati tuan tidak makan pemberian sedekah. Ini adalah hadiah daripada aku sebagai tanda aku memuliakan tuan. Rasulullah SAW memakannya dan menjemput para sahabat makan bersama. Hatiku berkata, ini merupakan tanda yang kedua. Pada satu hari, aku datang menemui baginda Nabi SAW di perkuburan Baqi'ul Gharqad. Di mana? Di kubur Baqi'. Ketika itu Rasulullah SAW sedang mengumumikan jenazah seorang sahabatnya. Kulihat baginda sedang duduk dengan berpakaian 2 helai selimut tebal menutupi tubuhnya. Aku memberi salam kepadanya. Kemudian aku beralih dan berdiri di belakang baginda agar dapat melihat tanda kenabian yang diceritakan oleh guruku dari Amuriyah.
Apabila baginda menyedari aku cuba melihat tanda itu di belakangnya, baginda menyingkap selimut tersebut. Aku dapat melihat adanya tanda kenabian tersebut di tengah-tengah belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku terus menerkam. Aku memeluk dan mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Rasulullah bertanya kepadanya, "Kenapa dengan kamu?" Lalu aku menceritakan kisah hidupku. Baginda merasa amat kagum dan memerintahkan aku menceritakan kepada para sahabat. Mereka juga amat kagum dengan kisah hidupku dan amat gembira mendengarnya. Sejahteralah Salman Al-Farisi pada hari dia mencari kebenaran di serata tempat. Sejahteralah Salman Al-Farisi pada hari dia menemui kebenaran, lalu dia beriman dengan keimanan yang teguh. Sejahteralah Salman Al-Farisi pada hari kematiannya dan pada hari kebangkitannya nanti. Tuan-tuan, hari yang paling gembira untuk Salman Al-Farisi ketika tahun ke-5 Hijrah penggalian Parit Khandaq. Nabi terima cadangannya. Kita kan masalah COVID-19 ni tiba-tiba kita ada cadangan, kita pun cadang kat KKM. KKM pun terima cadangan kita, seronok tak seronok? KKM terima pun kita seronok. Baru betul. Kita tengok update kat Facebook habis viral ni, aku bagi cadangan ni. Bangga, seronok lah. Sebab apa? Orang penting dengar cadangan kita. Tuan-tuan bayangkan, siapa lagi yang paling penting dalam dunia lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang yang lebih penting daripada Nabi? Kalau tak tumbuh rambut kat kepala Nabi, takkan rumbuh tahu rambut kat kepala kita semua. Kalau bukan kerana Allah nak utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan dihantar seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam sebelum daripada baginda. Baginda ialah makhluk yang paling mulia atas dunia. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta cadangan ketika tentera Ahzab berhimpun, Salman Al-Farisi bagi cadangan gali Parit Khandaq. Cadangan ni mereka tak pernah dengar sebelum ni. Dan mereka tak kata apa pelik ni, teruk sangat ni. Tak. Mereka tak kritik cadangan. Ini orang Islam. Kalau mesyuarat, ada kawan bagi cadangan, jangan kritik cadangan kawan. Kalau kita ada cadangan lagi baik, cadangan lagi bagus, bagi cadangan kita. Tapi bila kita bagi cadangan dalam mesyuarat orang Islam, kita kena sentiasa rasa cadangan ikulah yang paling tak bagus sekali. Ini diajar tawaduk dalam mesyuarat orang Islam. Bila bagi cadangan, ni ada mesyuarat agung nanti, bagi cadangan terbaik, tapi rasalah cadangan kita yang paling tak baik sekali. Bila diterima cadangan kita, jangan kata alhamdulillah, tak. Orang Islam bila cadangan dia diterima, dia kata astaghfirullah. Takut-takut cadangan dia tadi menyusahkan orang lain. Bila cadangan dia ditolak, dia bagi cadangan paling baik dah. Tiba-tiba cadangan dia kena tolak dengan pengerusi. Dia kena kata alhamdulillah, saya baik tak terima cadanganku, takut cadanganku menyusahkan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima cadangan Salman Al-Farisi. Digali Parit Khandaq berdepan dengan Jabal Sila. Tuan-tuan, selesai gali Parit Khandaq ni tuan-tuan, Nabi seronok, sahabat seronok. Sehingga orang-orang Ansar kata apa? Salman min ahlina. Salman daripada kalangan kami. Orang Muhajirin kata wallahi la, Salman min ahlina. Salman di kalangan kami. Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata wallahi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi kata Salman min ahlil baiti. Salman ahli keluarga aku, kata Nabi. Nabi kata Salman ahli keluarga aku. Salman daripada Parsi mencari kebenaran, daripada Parsi menuju ke satu tempat. Jadi hamba akhirnya sampai ke Madinah, dan akhirnya Nabi kata ni ahli keluarga aku. Kalau kita jadi ahli keluarga Nabi, agak-agak ke akhirat nanti kat mana kedudukan kita kalau Nabi endorse kita. Dan itulah sebenarnya yang kita sedang usahakan, untuk jadi pengikut umat yang terbaik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, Nabi beritahu sahabat satu perkara. Nabi beritahu, Tuba, beruntunglah liman amana bi warani, mereka yang beriman dengan aku kemudian mereka melihat aku, untung mereka ni. Ketika tu sahabat bangga, tapi Nabi sambung lagi, wa tuba 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 sab'a mirarin. 7 kali Nabi kata beruntunglah liman amana bi wa lam yarani, mereka yang beriman dengan aku tapi sekalipun mereka tak pernah tengok aku. Tuan-tuan, Nabi melihat sahabat tapi mata Nabi sayup memandang ke arah kita semua.
Kerana itulah kita duduk dan mengaji tentang kisah sirahnya Rasulullah, sirahnya para sahabat, nak bentuk cinta ni supaya apa? Bila hadirnya cinta, mudah kita melaksanakan syariat daripada kehidupan ni. Hukum fiqh mudah diamalkan bila hadirnya cinta. Kalau tidak, kita menjalankan perintah Allah atas dunia ni kerana dah Islam suruh buatlah, dah Islam suruh, dah ada dalam pengajian fiqh kata macam tu, buatlah. Hadirnya kita mentaati perintah Allah tanpa cinta menyebabkan kita tak rasa manisnya iman. Sebab tu mendengar kisah para sahabat menjadi asbab kita akan buat mengamalkan syariat dengan merasai betapa manisnya beribadat kepada Allah. Jadi insya-Allah semoga sedikit daripada perkongsian daripada kisah Sayyidina Salman Al-Farisi yang menjadi satu motivasi untuk kita pagi ini untuk terus mengajar, belajar ilmu dan menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia di seluruh dunia insya-Allah. Sebelum saya tutup, tuan-tuan, saya nak sajalah hari ini saya nak kenali kitab saya pertama, kitab sulung. Lama saya susun ni kat 2 tahun akhirnya. Itu pun banyak lagi saya rasa macam kelemahan dalam kitab ni. Masih lagi saya berusaha untuk memperbaiki. Jadi tuan-tuan, saya dah bawa lah sikit kat belakang sana. Saya susun tajuk kitab ni Ibadur Rahman, hamba yang maha pengasih. Saya himpunkan kisah kekeluargaan para sahabat. Kita duk mengaji kisah sahabat ni. Yang kita duk mengaji kisah sahabat ni daripada kitab Sawarun min Haythus Sahabah. Kitab ni jauh lebih baik daripada kitab saya. Kitab ni jauh lebih baik daripada kitab saya. Bahasa dia lebih baik dan keadaan penceritaan dia lebih baik. Terjemahan oleh Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, semua lebih baik. Cuma yang kitab saya ni saya himpunkan ikut keluarga. Sayyidatuna Hindun, keluarga dia Abu Sufyan, siapa dia? Abu Huzaifah, Salim Maula Abu Huzaifah, macam mana kesan iman dalam keluarga. Kemudian keluarga Suhail bin Amr. Yang ni yang jarang kita duk dengar. Siapa dia Suhail bin Amr? Hak yang jumpa Nabi ketika perjanjian Hudaibiyah daripada wakil orang Quraisy, dialah yang menyatakan terma perjanjian ketika perjanjian Hudaibiyah. Ketika dia musyrik, anak-anak dia Islam terlebih dahulu. Kesannya Islam anak dia, akhirnya dia datang pada Islam. Kisah dia panjang tuan-tuan, dalam kitab saya susun ni. Kemudian kisah keluarga Sayyidatuna Ummu Amarah, anak dia Habib bin Zaid yang kena potong sekeping-sekeping, suami dia Zaid bin Asim, anak sulung dia Abdullah bin Zaid. Kemudian kisah Sayyidatuna Ummu Sulaim, keluarganya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam ni pun kita dah baca hari itu. Anas bin Malik, Barra bin Malik, tapi kita tak baca tentang mak dia. Ada kisah tentang mak dia, kisah tentang keluarga mereka. Jadi adalah dekat belakang sana tuan-tuan, sedikit saya bawa. Tuan-tuan boleh dapatkanlah insya-Allah. Pelancaran dia lambat lagi. Pelancaran ni saya buat pelancaran nanti dekat Malakat Mall Saya Berjaya. Tuan-tuan kalau tak pernah pergi Malakat Mall, tuan-tuan boleh ziarah. Hari ni 4 hari bulan. Tuan-tuan kalau pergi hari ni dekat Malakat Mall, ni bukan saya ajak tuan-tuan pergi, tapi kalau tuan-tuan pergi hari ni satu lepas tengah buat satu program Malakat Mall berserban. Tuan-tuan akan tengok peniaga dalam Malakat Mall 100% orang Islam. Itulah satu-satunya mall, shopping kompleks yang seluruh kedai dia orang Islam ya. Tuan-tuan boleh pergi tengoklah, habis semua kedai perabot semua ada dalam tu. Dan hari ni dia punya konsep Malakat Mall berserban. Tu kalau pergi tengok hari ni nak pakai serban macam cantik. Tak ada shopping kompleks yang saya masuk saya rasa sayu lebih pada masuk Malakat Mall. Masuk waktu solat, azan dekat tengah-tengah shopping mall. Tuan-tuan pernah tengok tak Mid Valley azan kat tengah-tengah? Malakat Mall azan kat tengah-tengah, lepas tu solat berjemaah kat tengah-tengah. Dan tak boleh semayang kat masjid, depa buat masjid masuk dalam mall. Tak ada alasan untuk menyempurnakan agama. Tak ada alasan untuk menyempurnakan sunnah Nabi. Dan satu konsep yang saya cukup kagum, konsep zaman Sayyidina Umar ada dekat mall tu. Apa dia? Siapa saja nak buka kedai dalam mall kami, wajib duduk dalam pengajian fiqh. Fiqh perniagaan. Supaya tak berlaku kecurangan dan khianat dalam niaga. Kata Masya Allah, dia kata, dengar dia cakap macam tu, saya rasa, saya pun berniat nak buka satu Malakat Grocer dekat belah Bukit Beruntung. Tuan-tuan kalau siapa ada niat nak buka belah sini, boleh jumpa lah dengan bos dia, Coach Fazil. Dia punya yang pengasas Brownie Bunch. Dialah yang buka Malakat Mall. Tuan-tuan insya-Allah InsyaAllah saya akan buat pelancaran buku ni dekat sana nanti 24 hari bulan. Tapi pelancaran tak mula lagi, buku dekat 200 dah habis. Saya print 1000 . Saya
Tuan-tuan boleh dapatkan dulu kat sini sebelum bermula pelancaran insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit. Moga amin pada tuan-tuan dan puan pada pagi ini Allah terima doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Kami cuma hamba Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa, mohon keampunan, ketuk pintu rahmat Engkau, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami dan seluruh daripada sahabat handai kami dan umat Islam seluruh dunia, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, bagi hidayah pada orang bukan Islam. Kasihanlah mereka. Mereka hidup dalam keadaan yang susah di dunia ni, ya Allah. Kau hadirkanlah hidayah untuk mereka dapat ucap kalimah tauhid supaya mereka dapat buka pintu syurga dengan keredaan Kau di akhirat nanti. Nabi telah berjuang sungguh-sungguh, nyawa Nabi telah diberikan untuk agama ni. Para sahabat telah syahid di seluruh penjuru dunia. Hari ini kami belajar perkara yang sama. Tolong, ya Allah, gunakan kami untuk agama sampai kami mati, supaya kami menjadi asbab keredaan dan senyuman Nabi kami di akhirat nanti. Allahumma ya Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji dengan masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji dengan masalah hati, ya Allah, Kau lapangkanlah dada kami dengan bahagia. Ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi itu kami minta dalam doa Nabi, doa kami. Apa yang Nabi minta jauh daripada doa Nabi, wabak penyakit, bala bencana, diangkat, permusuhan, perpecahan, itu yang kami minta jauh daripada doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.